Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada rakan-rakan Mr. AK Vloggers. Okey, hari ini saya nak sambung lagi perkongsian pengalaman ketika saya melakukan eksplorasi di sekitar Hulu Selangor. Yang mana kawasan ini saya tak akan mention kan, saya takkan sebut. Okey, yang mana lokasi ini saya dan tim lama saya telah pun pergi ke sana melebihi dalam 2 atau 3 kali yang saya pernah sampai ke sana. Dan untuk kali ini saya pergi ke sana dengan tim saya, tim lama, dan juga tim production tim production, yang mana kami melakukan sedikit sebanyak eksplorasi di kawasan lot kedai. Macam itulah, lot kedai yang dah terbengkalai yang tak pernah pun diguna, tak pernah pun beroperasi. Okey, masa tu kalau tak silap saya pada tahun 2017 ataupun 2018 lah. Masa tu pada hari Sabtu, kami berkumpul di Gombak kalau tak silap saya. Oh maaf, rakan-rakan saya berkumpul di Gombak. Payah bono Rakan-rakan kami berkumpul di Gombak dan saya dengan 2 orang lagi berkumpul di Shah Alam lah. Dan masa tu kalau tak silap saya dalam jam pukul 10-11 malam je tu, saya dan 2 orang rakan lagi terus bergerak ke dalam kawasan daerah Hulu Selangor. Masa tu kami mula bergerak dan sampai di kawasan petrol pump di Bukit Beruntung. Kami berkumpul lah dengan rakan-rakan kami yang mana yang datang dari Gombak. Kami berkumpul kat situ, relax apa semua, beli air mineral apa semua. Dan kami pun teruslah bergerak ke lokasi tersebut, yang mana lokasi tersebut adalah shop lot terbengkalai. Saya tak tahulah rumah kedai ke atau office kedai. Dan bila sampai je di sana, kami dah pun pilih lokasi yang kami nak pergi atau bangunan yang blok mana yang kami nak pergi. Yang mana dekat kawasan situ dia ada lebih kurang dalam 2, 4, 6, 8 dalam 12 blok kalau tak silap saya, dalam 12 blok. Dan kami mengambil blok yang paling hujung sekali. Bila kami masuk dalam kira lorong dia, kami terus ambil hujung sekali. Yang mana memang lokasi tu adalah lokasi hotspot kami . Yang mana kami pergi sebelum ni pun kami pergi ke shop lot tersebut, yang area di sana. Dan kawasan tu memang luas sebab ada 12 blok dan memang luas kawasan tu. Dia terbahagi di bahagian sebelah sana ada 4 blok, di bahagian tengah ada 4 blok, dan di bahagian hujung sini pula ada 4 blok. So jadi kami bila masuk dalam lorong tu,
Dia masuk lorong, dia terus ke kanan. Maknanya ke kanan tu straight sampai hujung. Maknanya blok yang paling hujung sekali kami pergi. Dia betul-betul berhadapan dengan hutan atau semak samun Yang mana bila kami sampai di sana, kami pun berkumpul dan melakukan sedikit taklimat lah, atau untuk info-info atau senang cerita taktikal kami lah masa tu, yang mana kita akan dibahagikan kepada 2 kumpulan. Memang masa tu memang ramai yang follow, dan seramai-ramai masa tu kami dipecahkanlah beberapa kumpulan. Yang mana kumpulan ni ambil blok yang ni, kumpulan yang ni pula ambil yang blok ni. So saya dan beberapa orang lagi, rakan saya, ambil di bahagian blok yang betul-betul depan tempat kami parking kereta. So selepas briefing apa semua, kami pun terus set up lah barang-barang kami untuk merakam apa semua yang ada di sana. Dan selepas kami dah set up barang, kamera apa semua, kami pun teruslah masuk ke blok yang berhadapan dengan tempat kami parking kereta tu lah, atau di bahagian base. Bila kami dah masuk ke dalam blok tu, kami terus naik ke tingkat atas sekali. Di kawasan situ dia ada sebahagian yang ada orang dah buat macam rumah burung rumah burung layang-layang atau rumah burung layang-layang Dan kami terus naik ke bahagian blok atas, bahagian tingkat atas sekali. Masa tu alhamdulillah clear, tak ada apa-apa masalah. So kami pun turun ke bawah. Kami pergi ke bilik ke tangga sebelah untuk naik di bahagian ruang yang lain pula. Dan pada tingkat yang kedua atau atas sekali, saya terjumpa satu bekas kotak yang mempunyai peluru. So saya tak tahulah peluru tu jenis model apa yang mana leader saya ada ambil sebutir peluru tu untuk bagi tahu ke leader saya lah, sebab dia bekas komando, dia bekas askar. So saya tanyalah lepas kami dah settle apa semua explore tu, saya tanyalah, ni peluru jenis senjata apa. Leader kami masa tu dia beritahu, kalau tak silap saya, adalah senjata jenis rifle jenis rifle. Sebab peluru ni agak tak panjang mana, dia lebih kurang macam ala-ala peluru M16 macam tu, M16 atau M141 kalau tak silap saya lah. So berbalik kepada kami, saya jumpa kawasan peluru tu, saya dah ambil sebutir untuk nak bawa ke pergi jumpa leader saya tu lah kan, yang saya dah ceritakan tadi. So kami pun turun ke bawah. Kira pada masa saya buat eksplorasi masa tu, kira tak ada lah apa-apa yang berlaku, yang benda-benda pelik atau benda-benda misteri atau sebarang kelibat lah Memang saya tak ada nampak apa-apa pun masa tu, kecuali saya diganggu oleh satu suara yang memanggil nama saya. Dia panggil nama saya K, AK, macam tu je. Dan masa tu saya tak ambil pot sangat lah, saya anggap benda tu sekadar gurauan kecil je lah
So lepas saya dan tim saya explore dalam kawasan tersebut, apa blok tu, kami pun turun. Dah berkumpul semula di kawasan base lah. Yang mana selepas kami dah melakukan eksplorasi dalam kira normal visual. So pada bahagian kru-kru yang lain yang akan melakukan eksplorasi dalam membawa kamera yang jenis infrared yang jenis infrared macam tu. So bila kami dah turun, rakan-rakan kru-kru yang lain yang akan melakukan eksplorasi menggunakan infrared sedang set up barang-barang diorang apa semua kan. So kru-kru yang lain yang akan melakukan eksplorasi dengan membawa kamera infrared, mereka pun dah diberi tugas apa semua, dipecahkan bahagian apa. Beberapa kru akan ikut jalan ni dan beberapa kru lagi akan masuk dalam kawasan bangunan ni lah. Kira mereka berpecah. Dan masa mereka diorang melakukan eksplorasi, saya dan rakan-rakan lain duduk di bahagian base lah. Kami rehat apa semua sambil menteka darah Sebab masa tu ada sponsor makanan. Saya dah tak ingat apa makanan yang disponsor tu. Dan sponsornya adalah, saya tak ingat. Serius tak ingat. Dah berapa lama lah. So kami pun rehat sambil makan apa semua, borak-borak dengan rakan-rakan yang lain. Kami kira tinggal untuk standby lah. Kalau bahagian kru kami yang melakukan eksplorasi tu ada nak minta bantuan ke apa, kami akan standby. So dalam masa kami sedang berehat, berborak-borak sambil makan, tiba-tiba kami dikejutkan salah satu situasi yang sangat mendebarkan. Rakan-rakan semua boleh tonton. 02 masuk. 02 masuk. 02 masuk. Mio tengah hijab. Kalau apa-apa tolong pastikan berlaku apa-apa, bawa dia ke bawah dulu. Baik. Slow. Kosong satu masuk. Mio dah 01 masuk. Tutup apa? Set up. Okey, tunggu aku naik sekarang. Okey, stop sekejap. Rekaman. Stop. 3, 2, 1.
jauh, tunggu jauh. Duduk sana. So, apa? Saya satu. Okey. Rakan-rakan semua dah tengok? Dah tahu kan apa yang terjadi masa tu? Yang mana salah seorang kru kami, rakan kami, yang melakukan eksplorasi tu, dia terkena atau dia telah dirasuk oleh salah seekor makhluk, yang mana kalau tak silap saya, makhluk itu adalah merupakan nenek ataupun Kak Ponti, macam tu lah. Saya pun dah tak berapa ingat. So memang kami yang daripada base apa semua memang kelang kabut, terus pergi ke blok. Yang mana blok tu, ini adalah blok yang saya dengan tim saya masuk yang awal-awal. So bloknya adalah di bahagian belakangnya. Bloknya ada bahagian belakangnya di tingkat 1. Kami pun terus bergegas pergi ke lokasi yang mana rakan kami kena rasuk tu. Dan nasib baik masa tu rakan kami, ada lagi beberapa orang rakan kami yang berada bersama dengan rakan kru yang kena rasuk ni lah. So masa kami bergegas ke sana, kami jadi balik. Yalah, blok yang ruang yang rakan saya kena rasuk ni, dia betul-betul berhadapan dengan tepi jalan, betul-betul berhadapan dengan tepi jalan ni. Dan ada satu tangga. Tapi masalahnya, bila saya naik tangga tu tak tembus ke ruangan bilik ataupun office atau rumah yang tempat rakan saya tu kena rasuk. Masa tu memang dah kelam kabut apa semua. Berbalas-balas dengan walkie-talkie apa semua, kat belah mana, sampai saya dengan rakan-rakan saya pun jerit-jerit, kat belah mana. Memang agak riuh rendah lah masa tu. Memang betul-betul mencemaskan lah. Dah benda rasukan ni bukanlah benda yang pertama kali yang berlaku dalam tim kami lah. Ini pun kali keberapa pun saya dah tak ingat lah. Memang sebelum-sebelum ni pun ketika kami melakukan eksplorasi, ada juga rakan saya dia terkena rasukan. So berbalik pada yang kisah tadi tu, rakan saya seorang ni dia teruslah dia pergi ke arah bahagian tangga tu. Dia jerit kat belah sini. Agak pelik yang mana kami naik tangga tu, tapi kami tak jumpa laluan masuk nak ke bilik tu. Itu betul-betul sangat tak masuk akal lah. Sebab kami dah naik di kawasan tu, tapi kami tak nampak ruangan bilik tu. Dan masa kami naik first tu, kami tak nampak pun rakan-rakan kami yang ada dalam ruangan tu. Itu yang salah satu benda yang agak tak masuk akal lah. Memang pelik lah. So
bila kami dah naik, dah dapat jumpa dengan rakan kru kami yang kena rasuk tu, dah leader kami pun dah naik sekali. Kami pun berkumpul lah, kira kepung kami tak nak. Kira rakan kami tu tiba-tiba larikan diri. Maksudnya bukan diri dia yang bawa dia lari, tapi makhluk yang ada dalam badan dia tu yang akan bawa dia lari. Itu yang kami terpaksa kepung. Kalau rakan-rakan ada tengok, mungkin saya akan selitkan, ada nampak lah saya kepung. Kami semua kepung tutup ruang. Dan leader kami pun terus memulakan langkah untuk membantu memulihkan kru kami ni, untuk bagi dia sedar semula dan bagi benda yang merasuk dalam tubuh dia keluar daripada tubuh rakan kami ni lah. Dan masa leader kami nak merawat kru kami yang kena rasuk ni, tiba-tiba dia bergerak perlahan-lahan. Wah, panas tu. Dia bergerak perlahan-lahan pergi ke ruangan toilet tu, tandas tersebut. Dan leader kami pun menghalang lah makhluk ni bawa kru kami ni masuk ke dalam tandas tu. Yang mana kami risau bila dia masuk dalam tandas tu, kita nak membawa keluar dia ke ruangan luas tu payah. Sebab bila dah masuk dalam kawasan sempit, kita nak angkat dia payah. Kena pula dia dalam keadaan yang dirasuk. Okay? Bila seseorang ni kena rasuk, kita nak angkat orang ni memang sangat berat. Dia 10 kali ganda lagi berat daripada berat biasa dia, berat normal dia lah. So sebab itu leader kami halang makhluk tu untuk membawa kru kami masuk ke dalam tandas tu lah. So dalam masa proses merawat apa semua, dan agak lama juga untuk memulihkan kru kami ni, tapi alhamdulillah leader kami berjaya memulih dan rawat kru kami ni lah, tim kami ni. Dan memang kita nampak dunia badan dia sangat-sangat lemah. Dia jadi lembek terus. Badan dia jadi lembek, fikiran dia kosong apa semua. Memang jadi blur, penat. Yelah, bila makhluk ni masuk dalam badan seseorang, dia akan gunakan seluruh tenaga kita, dan dia akan tinggalkan kita dalam keadaan yang sangat-sangat lembik. Okay. So selepas selesai merawat kru kami ni, kami pun bawalah turun kru kami ni pergi ke base. Dan masa dalam bersembang tu, kru eksplorasi yang menggunakan kamera infrared tu, dia menceritakan ada sesuatu yang berlaku. Dan saya akan selitkan audio ini untuk rakan-rakan bayangkanlah apa yang terjadi pada mereka masa tu. Maaf, memang tak ada masa ni diorang tak rakam video. Hanya salah seorang kru kami tu je yang rakam audio. Dia merakam audio saja. So rakan-rakan semua boleh tonton dan dengar.
Ni. Bang. Bang. Abang ni tangga ni. Base. Relax. Jangan ngabut. Itu ada lengkap. Tak, apa tak? Kerja tak? Tak boleh transfer balik, Bes? Tak, dia panggil Daripada base. dia panggil pada bawan. base. Tadi ada yang panggil. Tak, kau teruskan je. Kau nak pergi terus kan? Pasal Itu yang kan Ya, video. salah aku tak rakam. Okay, walkie-talkie pun tak ada bunyi benda tu. Tak, masalahnya itu kita mau terima. Abang Idin balik ke base. Lepas tu baru dengar. Abawan. Siapa kan? Tak, apa ni? Saya rakam. Jadi kita dengar. Saya seorang saja yang pegang itu. Okey. Rakan-rakan semua dah tonton? Dah dengar? Memang agak pelik kan? Siapa yang memanggil? Siapa yang Roger? Leader kami untuk pergi ke base. Memang kami yang berada di base. Tak ada pun Roger, leader kami ataupun mana-mana kru lain untuk datang balik ke base. Memang tak ada. Sebab masa tu kami tengah duduk rehat-rehat santai-santai biasa-biasa je. Memang tak ada nak Roger apa sebab yalah, tak ada apa-apa yang masalah yang berlaku dekat kami yang berada di base. Kenapa kami nak panggil leader kami pula kan? So selesai kami dah settle eksplorasi, melakukan aktiviti. Kami pun bergambar beramai-ramai. Dan pada satu tempat ada satu masa tu saya rasa tak sedap hati. Terasa seperti ada yang memerhatikan. Memang terasa ada yang benda yang perhati. Benda tu duduk di tingkat atas yang blok yang saya masuk untuk eksplorasi yang pertama. Dia duduk di tingkat 3. Kalau tak silap saya tingkat 3 paling atas sekali atau tingkat 4 paling atas sekali. Saya tak ingat ada berapa tingkat. Tapi dia duduk di berada tingkat 3 masa tu. Bila saya toleh tengok ke atas di bahagian ruang tingkap tu, saya ternampaklah satu sosok tubuh hitam penuh, botak, kepala botak, dan bertanduk dan lidah dia terjeling. Seperti masa saya nampak tu memang nampak jelas sangat. Punya lidah dia tu bercabang. Di ujung satu sap jantung. Dia macam lidah ular macam tu, lidah ular. Lidah ular. Masa tu saya pandang dia. Makhluk tu memang saya syak benda tu adalah jin. Dan dia sedang mematikan kami semua yang ada kat bawah ni. Dan pada satu saat dia terpandang saya. Masa saya pandang dia, dan makhluk tu bukan, masa dia terpandang saya tu, saya rakan panggil saya, tegur saya lah. Apa yang kau nampak? Saya pandang rakan saya, ada benda kat atas, saya nak tunjuk je, benda tu dah hilang. So kalau adalah gambar rajah yang boleh saya tunjukkan macam mana rupa dia, saya akan share lah. Dah selesai melakukan eksplorasi, kami pun bergerak pulang ke rumah masing-masing. Dan pada masa hari editing, tim production kami melakukan editing, terdapat banyak footage yang kami dapat rakamkan lah, ketika dalam bentuk video ataupun dalam bentuk gambar. Dan
footage tersebut saya akan sharekan juga di dalam video kongsi pengalaman kali ini. So, rakan-rakan semua dah tonton footage tu semua. Okay. Ada yang rare, ada yang agak macam sama-sama sikit. Siapa yang mempunyai panca indera yang boleh nampak, dia akan nampak lah macam mana rupa dia. Yang tak boleh nak nampak tu, minta maaf sangat. Sebab kita kena tahu, tak semua manusia diciptakan boleh melihat makhluk-makhluk yang lain. Hanya orang yang tertentu, hanya orang yang diberikan keistimewaan untuk melihat perkara-perkara yang gaib. Kita perlu percayalah yang mana makhluk ni memang wujud, iaitu jin, iblis, syaitan. Makhluk yang memang wujud dalam dunia ini, yang dipisahkan dua alam. Maknanya kalau mereka maknanya kita di alam nyata, mereka di alam yang gaib. Kalau mereka pun duduk di alam kita, lebih 99% penduduk bumi, yakni manusia, memang jadi gila, segila-gilanya. Okey rakan-rakan, terima kasih kerana sudi menonton video ini. Terima kasih juga kerana sudi support saya, Mr. AK Vloggers. Dan saya harap rakan-rakan semua terhibur lah. Dan sedikit sebanyak apa yang saya kongsikan ini dapat mengisi masa lapang rakan-rakan semua di kala pandemik COVID-19 ini, yang mana kita sekarang berada di dalam perintah atau dalam PKP, tapi lebih ketatkan menjadi lockdown. So kepada rakan-rakan semua yang menonton ni, harap rakan-rakan semua sihat. Dan kalau dapat peluang menerima vaksin, silalah ambil vaksin tersebut. Kalau rakan-rakan semua tak percayakan vaksin ni, tak perlulah daftar. Janganlah rakan-rakan semua pergi daftar untuk memain-mainkan. Kerana tuan-tuan rakan-rakan semua dah melakukan kesilapan yang besar, yang mana orang yang memerlukan tapi rakan-rakan semua cantas orang yang memerlukan ini, dan akhirnya orang yang memerlukan ini tersiksa. Ingat tu. Okay. Kita manusia yang penuh ada adab, dan janganlah perangai kita ikut seperti perangai iblis. Alright. Okay, kita akan berjumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Yang mana saya akan, lepas ni saya akan buat satu video yang mana saya akan menjelaskan tujuan saya, kenapa saya createkan channel ini. Okay, kat situ saya akan bagi tahu lah apa tujuan saya buat dan apa yang saya akan buat. Okay, dan rakan-rakan semua, terima kasih menonton. Jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa like, dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa tekan bell button. Alright.
tolong saya dapatkan 1000 subscriber sebelum hujung tahun ini. Minta sangat rakan-rakan semua tolong share kepada rakan-rakan yang lain yang masih belum mengenali Mr. AK Vloggers. Okey. Semoga Allah sahaja yang mampu membalas jasa-jasa rakan-rakan semua kerana membantu saya yang baru nak naik dalam bidang YouTuber ini. Okey. Kita jumpa lagi di hari yang akan datang. Assalamualaikum. Adios.